Pakar-pakar ekonomi sektor swasta mengurangkan ramalan pertumbuhan GDP Singapura kepada 1.4% sahaja bagi tahun ini. Ini lebih rendah berbanding anggaran 1.9% yang dibuat pada Mac lalu. Ia juga ukuran pertumbuhan lebih rendah daripada ramalan bagi suku pertama selain risiko kelembapan dalam ekonomi global. Sektor pengilangan adalah salah satu pemacu terbesar ekonomi negara. Namun tinjauan terbaru penguasa kewangan Singapura MAS ke atas pakar-pakar ekonomi swasta mendapati sektor itu dijangka menguncup 1.3% berbanding tahun lalu. Pada Mac lalu, mereka menganggarkan bahawa sektor itu tidak akan mencatat pertumbuhan. Manufacturing sector had been around 20 to 30% above pre-pandemic levels and currently has been moderating in lieu of the global shift away from goods demand towards services. So I think as a result, there is some chance that the growth numbers this year is not very high because of prior growth and high base effects. Ekspor domestik bukan minyak juga dijangka merosot 5.5%. Industri berteraskan perkhidmatan seperti penginapan dan khidmat makanan pula dijangka tumbuh 10% tahun ini, naik daripada 8.4%. Ini sedang sektor pelancongan di Singapura terus pulih. Sektor-sektor domestik seperti binaan pula diramal mencatat prestasi lebih baik daripada yang dijangkakan sebelum ini. Ia dijangka tumbuh 7% berbanding 4.2%. Sementara itu, ramalan inflasi kekal tidak berubah. Inflasi teras yang tidak termasuk kos penginapan dan pengangkutan privat diramal mencecah 4.1% pada suku kedua tahun ini sebelum merosot kepada 3% tahun depan. Sungguh pun demikian, sebahagian penganalisis memberi amaran perubahan iklim ketika ini boleh menyumbang kepada inflasi lebih tinggi pada masa depan. The overall poor conditions would mean poor harvest conditions, and this constitutes to higher, possibly higher agricultural prices, in the immediate term, and this gives the risk, of higher food inflation into Singapore's, onshore prices. Namun, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi China yang lebih kukuh mampu memacu pertumbuhan ekonomi Singapura. Bagaimanapun, ia akan mengambil masa. Kementerian Kesihatan menetapkan tanda aras baru bagi yuran hospital dan doktor swasta. Ia akan membolehkan pesakit membuat perbandingan harga di kalangan penyedia khidmat kesihatan sedang kos rawatan terus meningkat. Data MOH menunjukkan antara 2007 hingga 2021, secara purata bil hospital swasta meningkat 4.3% setiap tahun. Dirawat di hospital bagi penyakit semput atau pembedahan appendix. Inilah antara 29 rawatan baru yang disenaraikan dalam tanda aras bayaran bagi hospital swasta yang disemak semula. Ia tidak diliputi sebelum ini. Turut disertakan bayaran pakar bedah bagi lagi 1,900 jenis pembedahan. Ini berbanding hanya 200 sahaja ketika tanda aras itu pertama kali diperkenalkan pada 2018. Panduan tersebut tidak diwajibkan, namun menurut MOH, penyedia jagaan kesihatan boleh menggunakannya untuk menilai jika bayaran yang mereka kenakan adalah berpatutan. Pesakit juga lebih maklum tentang harga. Contohnya, bagi pembedahan katarak, biaya hospital tidak seharusnya melebihi $4,700. Yuran-yuran pakar bedah pula tidak seharusnya melebihi $4,400. The patient will have a better idea of the total bill size. This will help facilitate discussion with the care providers. In the long run, hopefully this will all help to keep healthcare costs sustainable. Menurut MOH, hampir 90% pakar bedah memastikan yuran mereka bersesuaian dengan tanda aras yang diperkenalkan. Ini membantu menyederhanakan yuran doktor di paras sekitar $1,500. Namun jumlah keseluruhan bil tetap melebihi $5,000 ekoran bil hospital yang semakin meningkat. Maka itulah MOH menekankan perlunya satu tanda aras baru. In areas like total hospital bill sizes for common conditions and the rest of the surgical fees, it was necessary to start coming up with new benchmarks because
fees in that charges in that area has also been going up. MOH menambah pihaknya akan terus memantau doktor-doktor yang tetap mengenakan bayaran lebih tinggi daripada tanda aras yang ada dan mungkin melakukan penguatkuasaan jika perlu. Tanda aras tersebut disemak setiap beberapa tahun. Saudara, proses pelepasan imigresen di Pusat Pemeriksaan Kereta Api Woodlands kini dapat memendekkan masa beratur sehingga separuh menerusi penggunaan kios-kios pelepasan kendiri. Penguasa imigresen dan Pusat Pemeriksaan ICA memperkenalkan kios-kios tersebut 3 bulan lalu demi menangani kesesakan dan mengurangkan masa pelepasan bagi pengembara yang keluar masuk Singapura. Masalah beratur panjang seperti ini mungkin tidak lagi berlaku pada masa depan. Penggunaan kios-kios pelepasan imigresen kendiri seperti ini mampu melicinkan lagi prosesnya jika anda mahu ke Malaysia. Ini akan memberi manfaat kepada 10,000 pengguna yang menggunakan laluan ini setiap hari. I think this one is very helpful, and if you do self-checkout, right, then the shutting period is quite lesser. Then I think it's more convenient for all the pupils. Proses menggunakan kaedah kendiri ini hanya mengambil masa sekitar 30 saat sahaja. Kios-kios ini boleh digunakan rakyat Singapura, pemegang pas jangka panjang dan pelawat jangka pendek yang sudah pun terdaftar dalam sistem pelepasan automatik Singapura. Mereka yang belum berdaftar dan keluarga yang mempunyai anak kecil di bawah usia 6 tahun bagaimanapun masih dikehendaki menggunakan kaunter biasa. ICA menyatakan langkah ini juga membantu mengatasi isu ruang yang terhad kerana kios-kios ini mengambil ruang lebih kecil berbanding kaunter biasa. Kaki tangan ICA pula boleh dikerahkan semula ke bahagian yang memerlukan lebih banyak tenaga manusia. Before the implementation of the kiosk, we typically deploy about 13 officers at the train checkpoint. Following the implementation of the kiosk, we now merely require 9 officers to man the train checkpoint. So these 4 officers could then be redeployed to other clearance modes such as the car zones or the lorry zones. 10 kios begini beroperasi setakat ini. Jika maklum balas yang diterima ICA terus positif, yang merancang memperkenalkan kios ini di pusat-pusat imigresen lain. Kumpulan pertama kereta api yang akan digunakan di laluan rentas pulau CRL akan sampai ke Singapura mulai 2027. Ini lebih awal daripada fasa pertama CRL yang mula beroperasi pada 2030. Penguasa pengangkutan darat LTA memberikan kontrak bagi reka bentuk dan penghasilan 44 kereta api automatik sepenuhnya kepada syarikat CRRC Sifang. Kereta api baru itu akan mempunyai ruang berjalan antara gerabak lebih luas dan penggunaan tenaga lebih cekap. Syarikat CRRC Sifang sebelum ini pernah membekalkan kereta api bagi laluan utara selatan, timur barat dan Thomson East Coast. Satu sistem baru yang dipandu kecerdasan buatan atau AI bagi menyuntik bius menerusi tulang belakang wanita hamil yang menjalani pembedahan caesarean. Kaedah itu adalah yang pertama seumpamanya di dunia dan ia memastikan suntikan itu dilakukan di bahagian yang tepat pada percubaan pertama. Dan ini mengurangkan komplikasi seperti kecederaan saraf dan tulang belakang. Kaedah U-Sign ini dicipta oleh Hospital KK bagi wanita dan kanak-kanak dan rakan kongsi termasuk Haikura Medical. Sistem unik itu menggunakan teknologi AI untuk memberi isyarat kepada doktor apabila lokasi dan sudut yang betul untuk suntikan dikenal pasti. Ini bermakna ia lebih tepat dan percubaan menyuntik jarum juga berkurangan. Jika doktor melakukan suntikan dengan tangan, mereka perlu menyentuh dengan tangan untuk mengenal pasti tempat suntikan. Namun kesilapan boleh berlaku. Bagaimanapun, sistem baru itu amat berguna dalam kes di mana tulang belakang pesakit tidak normal atau pernah berlaku kecederaan tulang belakang. Ia juga berguna untuk mereka yang kegemukan. Pada masa ini, ia digunakan untuk pembedahan caesarean saja. Namun mungkin dikembangkan untuk kegunaan kaedah lain untuk bersalin. Lebih banyak pekerjaan dalam bidang kecerdasan buatan AI akan tersedia untuk para lulusan Institut Pengajian Tinggi di Singapura. Syarikat software Jerman SAP hari ini menyatakan pihaknya akan mengambil dan melatih sekitar 200 jurutera AI
di kemudahannya di Singapura dalam tempoh 2 tahun mendatang. Langkah ini bakal menggandakan jumlah karyawan kejuruteraan di SCP. Hampir 50 jawatan sudah pun diisi sepanjang 3 bulan lepas. Menteri Perhubungan dan Penerangan Josephine Teo berkata, komitmen ini dapat membantu Singapura mengembangkan jumlah bakat yang ada. Dan ia seiring dengan usaha membantu perniagaan menyedari nilai ekonomi AI. AI, hopefully, will also bring benefits to employees. Through expanded skill sets, they should be able to do more than they were before, and also greater job satisfaction. But, and this is a big but, this is provided their employers invest in their training and redesign jobs appropriately to promote career growth.